Assalamualaikum and hai semua, welcome back to Makmal Kita Channel edisi Beta Passion. Perkongsian kali ini adalah berkenaan dengan 7 kesalahan yang biasa dilakukan ketika kita membiakkan dafnia makna. Jom kita semak video. Tujuh kesalahan ni adalah dari uji kaji saya sepanjang membiakkan dafnia makna ataupun kutu air raksasa ni. So daripada kajian saya, uji kajian saya telah buat, lebih kurang saya nampak ada 7 kesalahan yang saya sendiri telah buat dan benda tu menyebabkan kutu air saya tak membiak dengan jayanya. So kali ni saya nak kongsikan dengan korang. So kutu air dafnia makna ni sangat penting bagi breeder-breeder. Sebab apa? Kita kena ada makanan hidup yang mencukupi. Tambah ni kan musim hujan, nak risau rumah ina pun payah. Jadi lebih elok kita biarkan sendiri je kutu air kat rumah kita, jimat semestinya. Okey, so masalah pertama adalah bekas. Bekas ni memainkan peranan yang sangat penting. Biasanya kita tak boleh gunakan bekas yang terlalu kecil, kerana bekas yang terlalu kecil ni dafnia makna tidak boleh membiak. Jadinya bekas yang lebih besar dia akan mempengaruhi penghasilan dafnia makna yang banyak. Maknanya untuk bekas yang banyak, bekas yang besar, dafnia makna insya-Allah akan berkembang biak dengan lebih banyak. So kalau korang ada mengalami masalah space macam saya ni, saya ada masalah space, jadi bekas ini pun dah okey dah, korang dah boleh buat lah. Dan pada pengamatan saya, bekas yang lebih tinggi lebih baik berbanding bekas yang lebar. Maknanya air dia kena dalam, sebab cahaya matahari ni dia masuk kan. Bila cahaya matahari masuk, kadang-kadang air tu jadi panas. Bila air tu panas, dia boleh membunuh dafnia makna tu. Jadi masalah dia, kalau air tu dalam, dia bekas tinggi kan. Bila air tinggi, kita gunakan bekas yang tinggi, mana ia lebih bagus lah, sebab dia tak kena cahaya tu. Dafnia makna ni biasanya dia akan duduk kat bahagian bawah-bawah ni. Dia akan naik pada waktu pagi atau waktu petang je. Kebanyakan masanya biasa dia akan duduk kat bawah. Sama lah macam juga korang biasa pergi sauk kutu air kan. Kutu air kat parit-parit tu kita akan sauk dia waktu pagi ataupun waktu petang, lewat petang dah nak gelap kan. Waktu selain tu memang kutu air tak akan timbul, duduk bawah je. Sama juga dafnia makna ni, perangai dia lebih kurang je, adik-beradik dia lebih kurang. Yang kedua adalah pemakanan. So untuk pemakanan ni kita ada banyak pilihan sebenarnya. So ada orang beri makan yeast, ada beri makan air hijau, ada yang beri makan kotoran ayam, najis ayam kan, najis burung puyuh lagi, najis lembu. Ada juga yang ambil yang arnab. Yang hasil yang paling maksimum saya nampak, kajian yang saya nampak beberapa orang yang dah buat, yang paling boom sekali adalah gunakan najis burung puyuh, tapi bau dia tak tahan. Itu yang masalah sikit lah. Jadi siapa yang tak tahan bau, mungkin kawasan taman, korang elakkan gunakan najis lah. Biasanya kita gunakan yeast ataupun kita menggunakan air hijau chlorella. Dari segi pemakanan ni, kita kena beri makanan berkadaran dengan berapa banyak yang kita ada tu, berapa banyak DM yang kita ada. Contoh kita baru beli induk DM kan, so korang nak bagi yeast tu janganlah bagi banyak sangat, bagi sikit-sikit je, kecuali korang guna air hijau chlorella. Inilah stok air hijau chlorella yang saya buat. Biasanya dalam 1 minggu korang boleh tengok video yang saya dah sediakan, macam mana cara nak kultur ataupun buat air hijau chlorella. Kalau kita guna yeast pula, yeast ni sebenarnya dia boleh kotorkan air, dia cepat air kotor. Bila kita guna yeast, tepi-tepi tu dia akan berkulap-kulap. Benda tu kita tak nak, dia boleh bunuh dafnia makna lah. Bila dia dah kat bawah tu, berkerak kat bawah tu kan, dafnia makna akan turun bawah, dia melekat kat yeast, dia tak boleh keluar, tak boleh berenang, dia pun akan mati. So orang yang guna yeast, hati-hati, kena selalu bersihkan air dia. Dan ada juga orang kata guna yeast ni boleh menghasilkan kutu jet. Korang cek lah. Selain tu ada juga orang menggunakan makanan dia selain yeast tu, selain kotoran, ada juga orang guna EM, efektif mikroorganisma, sebagai makanan untuk dafnia makna. Ada juga dicampur dengan proses penapaian ataupun fermentasi daripada makanan ikan, dia pun buat sebagai makanan. Dan ada juga dia campurkan budu ke dalam tu, dan juga ada yang campurkan belacan. Saya dah try, tapi dia punya bau agak kurang enak. Kesian kat jiran-jiran, kalau ada jiran bahaya. Dan dia boleh hasilkan ulat-ulat.
Kalau benda dah expired kan, lama-lama penampaian ni dia akan keluarkan ulat. Itu yang tak best tu. Kesalahan yang ketiga adalah pemilihan DM. So korang kena tahu DM ni ada dua jenis. Satu jenis DM yang baik, sopan santun. DM ni biasanya kita terus letak dalam spawn sebelum kita masukkan fry kan, nak pindahkan fry kan, kita letakkan DM dalam tu, dia ada yang membiak. Bila anak dah masuk dalam tu, anak ikan dah masuk dalam tu, dia tu ada sumber makanan. Satu jenis lagi DM yang agak karang sikit, ganas sikit, dia memang makan anak fry korang, anak ikan korang. So korang kena hati-hati. Biasanya tanya pada seller yang korang beli tu, DM tu jenis makan ataupun tak. Kita tak boleh tengok dari segi fizikal dia, bukanlah dia saiz besar atau saiz kecil, ini ganas, ini baik, tak. Dia bergantung, korang kena tanya seller korang sendiri sama ada DM ni jenis yang boleh terletak dalam spawn ataupun tak boleh. So korang kena pastikan benda tu lah. Permasalahan yang keempat adalah air. So air ni dia cepat kotor tau. Air ni bila kita guna yeast, dia akan cepat kotor. Bila air kotor, korang kena tukar. Untuk maintainkan populasi dia, kita kena tukar air ni. So bagi air yang berminyak, korang kena buang. Bila air berminyak, oksigen tak boleh masuk. Untuk elakkan berminyak ni, kita boleh pakai aerator, ataupun korang letakkan tisu ke atas ni, korang boleh tarik minyak tu. Ataupun saya sauk je dengan menggunakan sauk ni. Macam ginilah saya buat untuk hilangkan minyak tu. So air hijau ni ada dua jenis. Air hijau yang biasa kita punya akuarium ikan kan, biasa dia kena cahaya matahari dalam beberapa minggu, sebulan kita beri makan, hasil dia punya buangan ikan tu proses fotosintesis ke apalah macam tu, jadi air tu akan berwarna hijau. So bila korang biarkan air tu, sebenarnya korang bukan biarkan chlorella, sebenarnya korang telah biarkan air microalgae. So air microalgae dia tak akan membiarkan kutu air, sebab dia adalah bukanlah makanan untuk kutu air tu sebenarnya. Ataupun ada pun sikit dia kena support dengan makanan tambahan. Tapi kalau korang buat betul-betul air chlorella, dia tak payah perlu makanan tambahan lagi dah. Cukup hanya dengan air chlorella tu sendiri. Jadi untuk buat air chlorella, korang kena ada dia punya starter dia, culture dia tu ada sikit beli, korang boleh beli kat Shopee je benda tu. Daripada situ kita boleh biarkan air chlorella tu sampai air dia melimpah-limpah. Orang yang menggunakan air hijau chlorella ni, sebenarnya air ni dia ada tempoh expired dia. Dia bukan sekali buat boleh tahan sampai bila-bila. Biasanya dalam 1 minggu air tu dah habis, chlorella tu dah habis, sama ada kita top up ataupun kita tukar dengan air yang baru lah. Dan biasanya masalah dalam pembuatan air hijau chlorella ni adalah pH dia terlalu tinggi. So bila pH yang tinggi, Daphnia magna ni akan mati. So standard Daphnia magna ni dia boleh duduk dalam range 6 ke 7.5, pH 6 ke 7.5 sahaja. Kalau kurang daripada 6, dia masih boleh hidup, tetapi dia tak boleh berkembang. Tapi kalau 7.5 ke atas, pH dia dah spike, Daphnia magna korang insya-Allah akan mati lah. Jadi korang pastikan pH dia untuk air chlorella korang untuk biarkan Daphnia magna antara 6 ke 7.5 sahaja. Untuk tu korang kena ada pH meter lah. Dan sebelum kita gunakan air chlorella, kita mestikan yang air chlorella tu betul-betul matang. Macam mana cara nak tahu dia matang? Biasanya orang ambil dalam masa 1 minggu. Bila dah sampai 1 minggu, biasa air tu dah matang lah. Dan korang boleh sukat dia punya ppm, kepekatan air tu. Dan satu lagi, kalau korang tak ada pH meter, korang tak tahu nak check macam mana, korang bau. Biasanya kalau bau macam air kencing hancing-hancing tu kan, bau urea, bau tu menunjukkan air chlorella kita belum matang. Jadi kita kena jemur lagi di bawah cahaya matahari yang terik, insya-Allah air tu akan matang. Dan air itulah kita gunakan untuk biarkan chlorella. Tapi kalau bagi korang pula yang menggunakan air bekas biasa, air bekas ikan kan, air bekas ikan ni sebenarnya air dah lama. Air tu sebenarnya dia dah kurang kandungan oksigen dia. Jadi saya sarankan kat korang gunalah air baru, air paip baru ataupun air tapis. Jangan guna air RO air biasa. Air ketapang pun tak nak. Ketapang ni dia turunkan pH air. Air paip biasa korang pastikan tak ada klorin. Maknanya anti klorin, kalau letaklah bubuhlah anti klorin ke apa ke, korang kena pastikan air tu bebas klorin, kerana klorin tu dia boleh membunuh Daphnia magna. Seterusnya, kalau air korang dah kotor, korang kena sedut kotoran dia. Untuk maintainkan populasi dia, korang kena sedut kotoran dia. Dan air tu juga ada expired, korang kena tukar air dia. Bergantung kepada saiz korang. Kalau bekas kecil,
saya sarankan dalam 2 minggu sekali korang bolehlah tukar, ataupun paling lama pun 1 bulan tu air tu dah tak boleh dah, korang kena tukar air baru, spare air sebelum biarkan dah penyamanan. Jadi korang yang nak beli induk tu pastikan 1 minggu sebelum korang beli induk tu, 1 minggu sebelum induk tu sampai, korang dah endapkan air pair. Yang kelima adalah kita tak harvest, kita tak ambil DM tu. Dia dah banyak-banyak dia kumpul dalam tu, dia dah tak cukup space, dan dia pun ada masa dia. Kadang-kadang dia dalam masa 1 bulan dia boleh mati. Jadi korang kena pastikan dalam masa hampir, kalau dia dah memboom tu, setiap hari korang kena ambil DM tu. Jangan biar dalam tu je, nanti dia akan merosakkan. Bila dia mati, tambah lagi kurang oksigen, tambah nitrit lagi dalam air tu, dia boleh membunuh DM baru yang lahir tu. Jadi korang pastikan sentiasa sauk bila dah booming, setiap hari korang ambil. Itulah function kita buat DM makanan hidup kat rumah kita, supaya setiap hari kita ada bekalan makanan sendiri. Kau jangan sayang, bila korang sayang, dia mati tak dapat hasil, rugi. Yang keenam adalah pemangsa. So apa pemangsa ni? Biasanya dalam DM ni ada 2 benda datang. Satu, jentik-jentik. Yang keduanya adalah bloodworm, ulat yang merah-merah tu kan. Benda tu kalau korang ada, korang tangkap cepat-cepat, letak terus beri pada makanan. Kenapa? Dia tak makan DM, dia bukan nak makan anak DM. Saya tak pernah nampak lah kan, tapi biasanya kalau ada benda tu, saya punya DM akan berkurangan, sebab dia makan makanan DM tu. Apa yang kita supply kat DM, dia makan dulu, dia cepat besar pula. Jadi kalau korang guna bekas yang besar, cara untuk atasi tu, pastikan bekas korang berwarna cerah, dan korang letak 1 ekor ikan laga dalam tu. Dia akan makan jentik-jentik dan bloodworm tu. Korang boleh letakkan ikan laga sambil dijaga DM korang. Dia pun boleh pump telur dia ke apa kan, 2 in 1. Dia tak makan banyak DM pun. Ikan laga ni dia lebih minat pada ulat tu dan jentik-jentik tu. Yang ketujuh dan yang terakhir adalah antara indoor ataupun outdoor. Macam biasa kalau penghasilan dia untuk maksimum, kita buat outdoor lah. Bagi saya, pandangan saya dah try buat. Untuk outdoor ni, yang at least pun kalau nak buat indoor juga tak apa, kita kena pastikan masuk cahaya matahari. Semua benda hidup dia kena ada cahaya matahari, terutamanya cahaya matahari pagi. Dia membekalkan vitamin kepada DM kita. Okey, setakat itu dulu perkongsian saya kali ini. Terima kasih korang dah tonton video ni sampai habis. Korang rasa video ni bermanfaat, korang boleh tekan button like kat bawah. Dan korang nak appreciate kerja saya, korang boleh tekan button subscribe dan button loceng di sebelah kanannya. Hingga jumpa lagi di video akan datang, insya-Allah. Assalamualaikum.